Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Saya ucapkan selamat datang ke kelas online pada malam ini. Alhamdulillah agak ramai juga malam ni yang menyertai kelas ini. Okay, saya mulakan. Okay, pada minggu lepas saya ada bagi beberapa soalan. Saya tak silap saya sempat bagi banyak juga soalan pada minggu lepas kan. Tak silap sampai 20 betul? Sampai 20 kan? So minggu ini kita sambung bahagian B. Okay, soalan-soalan ini cuba jawab. Okay, harap pelajar-pelajar boleh jawab menggunakan mic ataupun menggunakan you type jawapan you. Kalau you type sila nyatakan nombor dan juga jawapan awak A, B, C, D ke ataupun mungkin awak nak tulis apa-apa sebagai jawapan, okay? Alright, bahagian B. Nombor 1, matahari terdiri daripada beberapa lapisan. Bulatkan dua lapisan yang terdapat dalam lapisan atmosfera matahari. Manakah dua lapisan yang terdapat pada lapisan matahari? Jawapan okey, siapa tahu? Boleh bagi jawapan? Boleh buka you punya buku-buku rujukan, buku-buku latihan sains dekat sekolah ke ataupun yang you beli ke kan? Okey, boleh tengok balik jawapan. Kromosfera dengan fotosfera, cikgu. Okey, betul. Betul bagus jawapannya betul. Kromosfera dan fotosfera. Very good. Okay, siapa tu? Saya tak tahu Okay. Alright, number 1B. Rajah di bawah menunjukkan dua fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Padankan rajah yang dengan fenomena yang betul. Awak tengok gambar, lepas tu awak nyatakan apakah dia keadaan ini, fenomena dia panggil situasi masa tu. Okay, yang dinamakan apa? Okay, untuk nombor B1, fenomena B1 ialah siapa tahu jawapan? Tengok balik. Prominent. Okey, betul. Prominent. Oh, bagus awak banyak buat ulang kaji tu. Okey. Number 1B2. Ni apa ni yang meletup ni? Sampai ke atas ni meletup ni. Adakah dia nyalaan suria, tumpuk matahari? Nyalaan suria. Okey, nyalaan suria. Sangat betul. Very good. Okey. Betul Bagus. Okey, number 2. Okey, terdapat dua jenis sinaran iaitu sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Tandakan pada sinaran yang tidak mengion. Tandakan right ataupun betul pada sinaran tidak mengion. Yang mana satu? 1, 2, 3, 4 Roman tu. Yang mana satu? Yang tidak mengion. Inframerah dengan gelombang mikro. Betul. Okey, sebab apa kita tahu sinar X kan? Sinar X dia ion dan dia dan juga sinar gamma. Kita dah belajar itu kan, sinar X dan sinar gamma. Okey, so inframerah dan juga gelombang mikro 1 dan 3 jawapan dia ya. Betul. Okey, awak ni bagus banyak ulang kaji tu. Okey, nombor 2B. Nombor 2B. Pernyataan di bawah menerangkan kegunaan sinar gamma. Tuliskan benar pada pernyataan yang betul dan palsu pada pernyataan yang salah. Okey, pernyataan yang pertama, menentukan ketebalan kertas dan plastik. Palsu. Palsu. Okey, saya tengok balik. Nombor 2, membunuh bakteria dalam proses pengawetan makanan. Benar. Okey, betul jawapan tu. Nombor B1 adalah palsu dan B2 adalah benar. Very good. Okey. So terus kita pergi pada, ni tak boleh nak lukis kan. Sebab saya punya laptop ni dia kena ada sambungan dia.
Okey, tak apa. Awak tulis ni. Okey, saya tulis dengan secara maya macam ni. Dengan apa? Gerakan I punya apa tu anak panah ya. Okey, jirim terbentuk daripada zarah yang diskret. Yang diskret. Okey, susunan zarah-zarah ini berbeza mengikut keadaan jirim. Batu. Batu tu apa? Pepejal cecair gas. Batu. Batu tu pepejal ke cecair ke gas? Soalan yang sangat senang. Siapa nak jawab? Okey, batu adalah pepejal. So zarah dia rapat sangat rapat antara satu sama lain, buat bulat-bulat rapat macam tu kan. Bawah pun sama rapat. Mana dia padat padat. Bulat-bulat Okey, air. Air adalah cecair, gas ataupun pepejal. Semua senyap. Okey. Ada jawapan tak? Ke saya tertutup kat mana-mana semua senyap ni? Okey. Saya tengok di sini. Ini besar ni. Okey, betul-betul. Saya tak ada tutup mana-mana. Okey. 3A, lukiskan susunan zarah bagi keadaan jirim dalam ruangan di atas saya dah buat. Untuk air, dia tidak rapat macam batu, tidak duduk sebelah-sebelah. Air dia lebih loose. Loose tu apa? Lebih longgar. Zarah dia lebih longgar. Tidak rapat sangat dan tidak jauh-jauh sangat. Okey, dia sederhana. Okey, faham Dia lebih sederhana. Okey. Alright, rajah di bawah menunjukkan perubahan air. Namakan proses P dan Q. Proses P apa? P daripada air batu dia mencair. Panggil apa? Proses apa? Senyap. Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Okey. Tak boleh jawab, tak nak guna mic, awak guna ni apa? This is what? Kalau tak nak tu awak type jawapan. Endotermik menyerap haba. P adalah proses peleburan. Awak tulis situ peleburan daripada air batu ni, dia ketul kan? Okey, lepas tu dia jadi cair. Daripada pepejal jadi cair, kita namakan dia proses peleburan. Okey, awak tengok pula yang ni. Daripada cecair menjadi ketulan ais. Kita panggil proses apa? Tak, awak kan contoh kat awak punya peti ais kat rumah kan? Peti ais kat rumah you. Okay, awak ambil air, letak dekat dalam freezer yang tempat sejuk beku tu. So kita panggil proses apa tu? Daripada air tu besok awak tengok dia jadi keras. Itu proses apa? Pembekuan. Yes, betul. Atas tu peleburan daripada pepejal menjadi cecair. So daripada cecair nak jadi pepejal semula, kita namakan dia proses pembekuan dan memerlukan suhu yang sangat rendah. Betul tak? Bawah pada kosong lah, tak boleh kan? Okey, nombor 4. Terdapat dua jenis tindak balas kimia iaitu tindak balas eksotermik dan endotermik. Gariskan jawapan yang betul tentang tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik menyerap ataupun membebaskan haba. Tindak balas endotermik menyerap ataupun membebaskan haba. Menyerap. Okey, awak kata menyerap haba. Alright. So menyerap haba.
Okey, apa pula dengan yang kedua? Saya tak bagi lagi jawapan yang satu. Nombor 2, dalam tindak balas endotermik, tenaga haba ditukar kepada tenaga nombor 2. Jawapan dia? Okey lah, saya bagi tahu nombor 1 jawapan dia ya. Menyerap. Okey, betul jawapan tadi. Tindak balas endotermik menyerap haba. Okey. Alright. So kalau menyerap haba, okey, kita tengok pula. Dalam tindak balas endotermik yang sama tadi dia menyerap haba kan? Okey, dalam tindak balas endotermik, tenaga haba ditukarkan kepada tenaga apa? Kimia ataupun kinetik? Apa itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik tu apa? Semua senyap. Berapa orang kat sini? Oh ya, ada 12, ramai. Cuba jawab. Tak apa, salah okey. Jangan rasa jangan ini sangat. Okey, kalau salah lah. Kalau betul, kalau salah awak belajar something, jawapan yang betul. Kalau betul, very good. Kan awak buat revision tu. Okey, so untuk tindak balas endotermik, tenaga haba ditukarkan kepada tenaga. Kalau kinetik, benda tu macam mana? Yes. Tenaga kinetik, benda tu bergerak kan? Betul? Okey, so jawapannya ialah, siapa nak cuba untuk A2? 4A2. Siapa nak cuba? Kinetik ke? Ni korata Aini. Kimia ke cikgu ke tenaga kinetik? Tenaga kinetik tu dia bergerak. Okey, so dia ditukarkan kepada tenaga kimia. Okey, jawapan dia ya. Ditukarkan kepada tenaga kimia. So dia menyerap haba. Nombor 1 jawapan dia menyerap haba. Nombor 2, proses yang sama, tindak balas endotermik itu tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kimia. Okey. Alright, betul cek balik, tu jawapan dia. Alright, so lengkapkan peta pokok di bawah menggunakan contoh yang diberi untuk mengelaskan proses melibatkan tindak balas endotermik dan eksotermik. Tindak balas endotermik. Okay, so saya rasa kat sini ada pilihan jawapan ya. Endotermik mana satu, eksotermik mana satu. Okay, cuba. Untuk endotermik, cuba pilih 2 dan eksotermik pilih 2. Tindak balas tersebut, contoh tindak balas yang berlaku tu. Okay, ada jawapan? Endotermik adalah, kan tadi kan dia kata serap tenaga kan? Serap haba, sorry. Endotermik, duduk tanya ni, endotermik ni menyerap haba. Okey, kalau pembakaran, adakah dia menyerap haba? Adakah fotosintesis menyerap haba? Adakah respirasi menyerap haba? Adakah peleburan menyerap haba? Yang mana satu? Endotermik fotosintesis. Okey. Salah satu jawapan untuk endotermik adalah fotosintesis, betul. Yang kedua, endotermik? Peleburan. Betul, peleburan. Peleburan ya adalah proses menyerap haba tadi. So jawapannya ialah fotosintesis dan peleburan. Nombor 1 fotosintesis, nombor 2 peleburan. Nombor 3 eksotermik. Maknanya balance 2 tu je lah kan. So eksotermik membebaskan haba. So dia adalah pembakaran. Lagi satu apa?
Pembakaran dan halo. Satu lagi apa? Ya, pembakaran dan Respirasi. respirasi. Betul, bagus. Okey, pembakaran dan respirasi. Tiga dan empat, sorry. 3 pembakaran, 4 respirasi. 1 fotosintesis dan 2 ialah peleburan. Okey, ingat ya. Alright, so kuantiti asas diukur dalam sistem unit antarabangsa. Bulatkan 2 unit SI di bawah. Senang je. Okey, 2 unit SI. Yang mana satu? Jawapan? Kilogram. Lagi satu? Kilometer. Awak kata kilogram dan kilometer. Okey. Kilogram untuk berat, kilometer untuk jauh kan. Tapi saya lebih kepada kilogram dan kilometer. Tapi jawapan yang ada di sini ialah kilogram dan Kelvin. Cuba cek balik Jawapan untuk itu adalah kilogram dan Kelvin, unit SI. Okay, adakah Kelvin unit SI? Cuba cek tengok. Kelvin adalah, kalau tak silap, temperature kan, suhu. Kelvin. Okay, kalau tak silap kilogram dan kilometer tu betul. Mungkin awak boleh cek balik apa yang Kelvin tu adakah dalam unit SI juga. Okey, nombor 5B. 5B. Tuliskan bentuk piawai bagi imbuhan berikut. Mega. 1 darab 10 kuasa berapa? Mikro. 1 darab 10 kuasa apa? Awak tulis kat sini. 1 darab 10 kuasa. Untuk mega kuasa dia apa? 10 kuasa? Tak tahu. Cuba cek tengok. Ini semua macam measurement atau nak kita nak ukur something lah. Kat sini mega adalah 1 darab 10 kuasa 6 Take note saya tak boleh tulis kat sini sebab saya tak ada pen tu. Okey, 1 darab 10 kuasa 6. Okey, mikro 1 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, mikro 1 darab 10 kuasa negatif 4. Negatif 4 pula. Apa pula? Negatif 4. Sekejap balik. Negatif 6, sorry. Silap Negatif 6. 1 darab 10 kuasa negatif 6. Kalau mega, 1 darab 10 kuasa 6. Okay. Itu mikro tu ada negatif 6 Alright untuk bahagian C. Bahagian C ni ada lagi banyak soalan di sini Okay, transformer ialah satu alat yang digunakan untuk mengubah voltan. Okay. Transformer ialah satu alat yang digunakan untuk mengubah voltan. Terdapat 2 jenis transformer iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, nyatakan fungsi transformer injak naik. Okey, apakah fungsinya? Apakah tugas dia? Injak naik. Transformer ni kan dia turun naik suhu, betul tak? Dia boleh kontrol suhu. Transformer. So, kalau transformer injak naik, maksudnya dia bukan suhu. Aliran elektrik. Okay. Dia kontrol aliran elektrik. Okay. Transformer adalah kontrol aliran elektrik. Sama ada dia menjadi semakin meningkat voltan dia ataupun semakin menurun voltan dia.
So kalau kita lihat transformer injak naik, adakah dia meningkatkan voltan ataupun menurunkan voltan? Jawapan? Dia meningkatkan aliran elektrik ya, aliran voltan. Okay. Okay, so transformer kita boleh kontrol ya untuk tinggi ataupun merendahkan aliran elektrik yang disebut dalam bentuk voltan tadi. Okey, apakah fungsi transformer injak naik? Jawapan? Lambatnya, saya tunggu. Ini yang tadi punya. Okey. Okey, saya bagi jawapan untuk ni ya. Mungkin pelajar tak apa-apa pasti. Nyatakan fungsi transformer injak naik adalah untuk meningkatkan voltan. Maksudnya injak naik ni dia menaikkan lagi kadar elektrik. Menaikkan lagi panas. Lagi tinggi aliran elektrik. Okay, aliran elektrik itu disebut dalam bentuk voltan kan. Maksudnya meningkatkan voltan. Itu jawapan dia ya. B. Anda diberi bahan-bahan di bawah. Bina sebuah transformer injak naik. Okay. So, dia bagi teras besi lembut. Yang mana satu ni? Bina transformer injak naik. Dia suruh awak lakarkan ya di situ kan. Dia suruh awak lakarkan di situ. So ini adalah teras besi lembut, wayar kuprum, sel kering dan voltmeter. So awak kena buat sebuah transformer injak naik. Okey. So anak kena lakarkan. So voltan ni biasanya kalau tak silap dia akan mengelilingi bateri ni kan. Okay, dia buat satu mengelilingi lah bateri tersebut. So awak tengok latihan yang anda sudah buat untuk uji kaji ini ya. Saya tak dapat nak lukis kat sini, okay. Alright, seterusnya kita pergi. Sekiranya transformer anda berfungsi, ramalkan bacaan yang akan ditunjukkan oleh voltmeter tersebut. Boleh teka tak? Berapa bacaan dia? Berapa bacaan ni? Boleh teka? Ya? Siapa boleh teka? Awak tengok dekat ni, dekat bateri ni ada apa? Berapa volt dia? Maksudnya 1.5 volt kan? 1.5. Okay, awak boleh tengok ni ada petunjuk dia 1.5 volt. So, jawapannya ialah lebih daripada 1.5 voltan. Okay, bacaan. Dia kata sekiranya transformer anda berfungsi, ramalkan bacaan yang akan ditunjukkan oleh voltmeter. So dia kata jawapan di sini adalah lebih daripada 1.5 voltan. Okay, lebih daripada 1.5 voltan. Okay, di sini kena ada buat pengiraan sikit. Alright. Okay, saya tak dapat nak menulis di sini. Okay, kat sini mungkin awak selesaikan dulu ataupun nanti mungkin saya akan letakkan jawapan dalam WhatsApp group. Okay. Alright, kita pergi nombor 7. Pelajar di bawah merupakan sejenis stesen jana kuasa elektrik yang terdapat di negara kita. Ini empangan, kolam takungan dan ada aliran air yang dibenarkan melalui empangan itu di bahagian tengah ya. So aliran air itu sangat deras dan dia akan dialirkan kepada satu dynamo. Dynamo ni dia bertindak seperti bateri lah. Dynamo kan, bila dynamo ni berpusing lah sebab laluan air yang laju ni akan menggerakkan dynamo. Okay, bila dynamo tu bergerak,
Dynamo tu dia punya fungsi dia lebih kurang macam ni lah. Yang ni kan sebab ada wire, ada wire mengelilingi tu. So bila dia pusing dengan laju, dia akan menghasilkan aliran elektrik. Okey, menghasilkan elektrik yang dihasilkan oleh dynamo yang berpusing dengan laju dari hasil tujahan air daripada empangan yang dialirkan di situ. Dynamo bergerak, so dia menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu akan dihantar ke, ni awak panggil apa ni? Menara. Menara menara elektrik sinilah. Pencawang, pencawang elektrik. Lama dah saya tak sebut perkataan tu kan. Namakan stesen jana kuasa tersebut. Namakan stesen jana kuasa tersebut. Dekat sini lah stesen jana kuasa ni sini. Apakah nama dia? Okey, jawapannya. Ada nak cuba dulu? Siapa nak cuba dulu sebelum saya bagi jawapan? Tak payah saya yang bagi jawapan, tak best lah kan. Saya nak supaya pelajar-pelajar sendiri bagi jawapan dulu. Terlebih dahulu daripada saya. Apa jawapan dia? Ini adalah stesen jana kuasa apa? Hydroelectric. Apa? Hydroelectric. Betul. Stesen jana kuasa hydroelectric. Hydroelectric tu adalah nama bagi hydro tu adalah air. Air, hydroelectric. Maknanya elektrik dihasilkan daripada air yang mengalir menggerakkan dynamo itu. Okey, nombor 7A2. Apakah sumber tenaga yang digunakan di stesen itu? Tenaga uap atau tenaga hidro. Air. Betul. Tenaga air. Bagus. Very good. Okey. Nombor 7A3. Wajarkah penggunaan stesen jana kuasa ini secara meluas wajarkan? Dia kata tu. Wajarkan maksudnya justifikasi ke apa wajarkan penggunaan stesen jana kuasa ini secara meluas di negara kita. Cuba awak bagi pendapat awak. Adakah penting, perlu kita menghasilkan tenaga elektrik melalui elektrik hidro ini? Apa jawapan kamu? Perlu, dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Boleh dapat mengurangkan alam sekitar. Tapi 7A3 ni macam dia kata wajarkan penggunaan stesen jana kuasa ini secara meluas di negara kita. Wajarkan di sini maksudnya maksud dia bila kita baca soalan ni kita tak tahu dia nak apa sebenarnya, betul tak? So sebenarnya kalau tengok kat sini dia nak tahu saya tengah fikir the right words lah. Bagaimana kita boleh menghasilkan jana kuasa ini di negara kita? Apa yang membolehkan kita untuk nak jana kuasa menggunakan elektrik hidro ni? Apakah faktor-faktor yang membantu? Lebih kurang macam tu lah. Okey? Wajarkan sebab sumber hidro ni dia sumber yang boleh diperbaharui. Okey. So apa yang membolehkan kita menghasilkan elektrik hidro ini? Apakah dia perkara yang membantu untuk menghasilkan elektrik menggunakan hidroelektrik ini di negara Malaysia? Itulah tengok kan bila saya dah cakap, bila saya explain pada awak pun awak masih lagi confused benda dia nak kan. Okey. Tapi kat sini daripada jawapan yang saya ada, dia tulis kat sini, terdapat banyak sungai. Okey. Kalau katalah jawapan dia terdapat banyak sungai, sebenarnya dia nak apa? Pada soalan ni sepatutnya dia tanya apa sepatutnya? Awak pula kena create soalan, betul tak?
Sepatutnya dia kena tulis kat situ. Apakah faktor-faktor yang membantu untuk memudahkan lagi kita untuk menjana kuasa elektrik menggunakan stesen jana kuasa elektrik hidro di negara kita. Macam tu kan. Jadi kat sini jawapannya ialah terdapat banyak sungai. So maknanya faktor yang membolehkan kita untuk menggunakan elektrik hidro ini di tempat kita. Apa benda yang membantu? So jawapannya ialah banyak terdapat sungai. Satu. Nombor dua, menaklukkan air sepanjang tahun. Jadi sungai kita tak kering. Dia tak ada, dia jaranglah berlaku kita kata apa ya, cuaca kering cuaca kering. So air di Malaysia, sebab tu saya kata Malaysia ni negara yang diberi rahmat banyak lah. Diberi rahmat oleh Tuhan, oleh Allah kan. Sebab air sungai kita tak kering, sentiasa ada. Kecuali kalau kemarau yang panjang lah. Ada juga berlaku kadang-kadang sangatnya, jarang berlaku. So sungai kita sentiasa ada dan membolehkan kita untuk membina jana kuasa elektrik. Dan satu lagi ialah banyak sungai di Malaysia. Okay. Macam dekat negara luar dia ada sungai besar tapi ada satu ataupun dua saja. Contoh macam dekat Mesir kan. Dia ada sungai apa? Euphrates dengan sungai apa Euphrates dan sungai Nil. Betul tak? Sungai Nil besar tapi dia tak banyak sungai. Dia ada dua tu je. Lebih kurang lah. Ada dua tu je. Kita macam-macam sungai ada kat negara kita. Sebab apa banyak sungai kat negara kita? Kita tanya soalan tu. Kenapa banyak sungai? Tak boleh jawab. Sungai banyak di negara kita kerana negara kita ada banyak gunung ganang. Betul tak? Banyak gunung ganang. Banyak bukit. Banjaran Titiwangsa. Okay, Banjaran Titiwangsa. Katanya saya pernah ada baca Banjaran Titiwangsa adalah ekor kepada Banjaran Himalaya. Maksudnya hujung hujung Banjaran Himalaya. Awak tahu Banjaran Himalaya kat mana? Tahu tak? Banjaran Himalaya kat mana? Dekat India, atas pada India tu, Nepal tu kan. Yang orang pergi daki gunung Everest tu. Itu Banjaran Himalaya. Tapi Banjaran Himalaya tu bersambung sampai ke bawah, sampai ke negara kita. Dia kaki, dia panggil kaki hujung pada Banjaran Himalaya. So sebab tu kita ada Banjaran Titiwangsa. Betul tak? Titiwangsa. Okey, itu satu pengetahuan baru untuk kamu lah. Okey, so kita pergi kepada nombor 7B. Tengok 7B, rajah di bawah menunjukkan sistem penjanaan dan pengagihan tenaga elektrik di stesen jana kuasa mini yang didirikan di sebuah ladang kelapa sawit. Okey, cuba tengok. Ini jana kuasa elektrik. Ini bukan hidro bukan hidro. Mungkin ni pembakaran arang batu mungkin. Ni awak kata yang kotor, mencemari alam sekitar kan. Okey. So awak tengok daripada stesen jana kuasa dia menghasilkan elektrik dan dialihkan elektrik itu ke suatu tempat. Okey, di sini ni macam bentuk apa ni? Elektrik lah. Dia nak tunjukkan jana kuasa elektrik ini dia menghasilkan elektrik lagi dihantar ke pencawang hantar ke rumah awam, orang awam lah pekerja kat situ kan. Dia pun sama. Okay, dia menghasilkan juga di sini ibu elektrik mungkin kat sini. Kita kadang kita ada tengok kat tempat-tempat yang tertentu kita nampak macam banyak kat situ pedawaian elektrik kat satu tempat, betul tak? Kat tempat saya ada satu. Okey, dan elektrik dihantar ke kilang. Okey, kita tanya soalan ini. Awak tengok P dan awak tengok Q. Okey, di sini adalah stesen jana kuasa. Dia tulis kat sini 5 kilowatt. 5 kilowatt ya. Okey. Ini adalah kilang rumah pekerja. Okey, P dan Q adalah stesen transformer.
Namakan jenis transformer di stesen tersebut. P, apakah transformer tu? Transformer injak naik. Okey. P adalah transformer injak naik. Okey. Untuk Q. Q. Transformer injak turun. Okey. Transformer injak turun. Okey, betul. Jawapan awak betul. P injak naik dan Q injak turun. Okey. Boleh jadi kat sini dia kata injak naik sebab dia mengalirkan elektrik yang lebih tinggi ke kilang. Kilang mungkin guna banyak kan? Kilang guna banyak elektrik tau. Tetapi di rumah tak banyak kan. So dia menggunakan injak turun untuk mengalirkan elektrik di kawasan perumahan. Okey. So seterusnya wajarkan jawapan anda. Okey. Mengapa P itu adalah transformer injak naik, mengapa Q adalah transformer injak turun? Bagi justifikasi. Justifikasi tu maksudnya terangkan tentang jawapan anda. Bagi penerangan tentang jawapan anda. Justify. Bagi alasan. Justify tu maksud bagi alasan kepada jawapan anda. Mengapa anda kata P adalah transformer injak naik. Okey. P perlu meningkatkan voltan untuk mengurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Itu jawapan untuk P ya. P perlu meningkatkan voltan untuk mengurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Q perlu menurunkan voltan untuk dibekalkan kepada pengguna. Macam saya cakap tadi kan, pada pengguna volt dia tak berapa tinggi lah. Okay, berbanding dengan yang dihantar kepada kilang. So untuk kilang ni tinggi, so dia nak mengelakkan daripada haba banyak kita kata kehilangan haba tadi kan. So dia menggunakan voltan injak naik. Yang ini kerana memerlukan hanya aliran tenaga yang rendah ya untuk dihantar kepada perumahan ataupun di kawasan penduduk. Okey, boleh faham ya? Bagus jawapan tu. Okey, awak terfikir jawapan tu kan? Okey, nombor 8. Apakah ini? Soalan ini ada orang tengah makan ni. Raja di bawah menunjukkan seorang pelanggan di sebuah restoran. Pelanggan tersebut dikatakan tidak mempunyai kesedaran sivik. Terangkan. Okey, kenapa tidak mempunyai kesedaran sivik? Kerana dia merokok di tempat awam. Oh, okey. Tu cuba awak tengok tu kan. Tanda jangan merokok. Tapi dia merokok. Betul jawapannya. Merokok kerana dia merokok di tempat awam. Betul jawapan kamu. Okey. Alright. So, ada berapa soalan lagi ya? 8. Mungkin kita sekarang berada pada pukul 9.45. Mungkin kita habiskan soalan untuk soalan 8 ya. Okey, kita akan sambung lagi minggu depan. Kita bincangkan sampai habis soalan 8 ya. Alright, nombor 8A2. Selaku seorang pekerja restoran tersebut, nyatakan tindakan yang sepatutnya diambil. Apa awak perlu buat? Menasihati dia untuk keluar. Okey, bagus. Okey, menasihati. Okey, untuk jawapan nombor 1 tu, merokok di tempat awam dan juga memudaratkan orang lain. Awak terangkan ya. Awak kata kesalahan dia ialah merokok di tempat awam. Lepas tu dia minta you terangkan. Sebab apa tak boleh merokok di tempat awam? Kerana memudaratkan orang lain, menyebabkan orang lain sakit. Betul tak? Awak boleh terangkan macam tu Sini ada 2 markah di situ. Okey, selaku pekerja awak tegur dia. Okey, tegur, menasihati. Di sini jawapan, meminta pelanggan tersebut berhenti merokok kerana mengganggu pelanggan lain.
So maknanya awak mengingatkan dia supaya berhenti merokok ataupun minta dia, okey encik tolong merokok di luar kan. Sila akhir bulan orang ni garang kan, kena tumbuk pula. Pekerja tersebut kan. Dia tegur nanti ni dia ni kepala tak betul kan. Awak pergi tegur dia, dia marah pula kan. Okey. Itu andaian saja. Okey, nombor 8B. Seorang perokok yang sering batuk dan mengalami sesak nafas telah berjumpa dengan doktor. Doktor tersebut telah memeriksa pesakit dan mendapati dia menderita sejenis penyakit yang berkaitan paru-paru. Pada pendapat anda, apakah penyakit yang dihadapi oleh perokok tersebut? Apakah antara penyakit-penyakit yang boleh dihadapi yang ada kaitan dengan paru-paru? Kanser paru. Betul, kanser paru-paru. Bagus. Okey, nombor 8B2. Jelaskan mengapa perokok tersebut boleh mengidap penyakit dalam nombor 1 tadi. Kenapa? Kerana terdapatnya tar dalam paru. Okey, bagus. Terdapat tar ya. Tar itu awak terangkan, tar dalam asap rokok adalah karsinogen. Karsinogen tu adalah bahan yang boleh menyebabkan kanser. Okey. Tar dalam asap rokok adalah karsinogen, bahan yang boleh menyebabkan kanser. Tapi ramai je orang kat luar kan, tak serik-serik merokok juga kan. Walaupun orang dah bagi tahu dia boleh menyebabkan kanser. Ada juga perokok yang tegar, kejap-kejap isap rokok, kejap-kejap isap rokok. Dia macam dah jadi habit. Dia mungkin dalam keadaan tertekan. Ya, stress, pressure. Mungkin orang yang kerja dia dalam keadaan stres, asyik isap rokok je. Tu boleh menyebabkan kanser lah. Okey, nombor 3. Sebagai seorang doktor, apakah nasihat yang akan anda berikan kepada pesakit tersebut untuk mengurangkan risiko penyakit itu? Apa yang awak akan bagi nasihat kepada dia? Awak doktor ni bagi nasihat kepada perokok tersebut. Gantikan rokok dengan gula-gula. Boleh? Boleh. Ada setengah orang cuba gantikan rokok dengan gula-gula. Tapi ada juga tak efektif. Gantikan rokok mungkin dengan bahan gula-gula yang mengandungi bahan yang boleh menyebabkan dia tidak suka lagi merokok. Ada juga saya rasa. Benda yang boleh dia nyonyot kan, dia chew. Okay, so suara saya kat situ. Okay. Alright, sebagai doktor, anda boleh nasihatkan dia supaya berhenti merokok. Anda juga sebagai doktor boleh menasihatkan dia supaya makan makanan yang seimbang. Mungkinlah dia nak elakkan daripada terlalu banyak bahan kimia dalam badan kan. Dan juga kerap melakukan pemeriksaan kesihatan. Selalu cek keadaan kesihatan, takut nanti jadi kritikal, tak boleh diselamatkan, dan juga selalu bersenam. Mungkin jawapan yang pelajar tadi sebut, nyonyot gula-gula. Harap-harap gula-gula tu ada juga mengandungi ubat yang boleh membuatkan dia tidak suka merokok. Okay, mungkin ada lah. Okay, alright, okay. Saya rasa kita telah pun mencapai dan melebihi 9.45 kan? 9.49 sekarang. So saya ucapkan terima kasih pada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya akan cari lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan tingkatan 3 ya pada minggu hadapan. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.